أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tajuk yang ke-52. Betul ya? Disunatkan memberi khabar gembira, betul tak? Saya ni dia muka surat lain sikit. Tajuk dia berapa tulis? 52 kan 3. Tajuk 52. Tajuk dia tulis tajuk besar 53. Okay. Tajuk 53, dibolehkan takjub dengan mengucapkan tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah dan seumpamanya, takbir Allah akbar kan. Apabila kita takjub satu benda, kita hairan, kita kata subhanallah kan. Orang tu kita kata subhanallah. Boleh, ada setengah-setengah astagfirullah kan. Boleh kita kata Allahu akbar. Macam dalam ayat subhanallazi asra bi 'abdihi kan. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Ila akhir ayat kan. Tuhan sebut subhanallah. Kita sebut subhanallah. Dan dulu benda yang kita takjub ni satu benda yang menghairankan kita. Jadi kita ucap subhanallah. Ataupun masya Allah kan, seumpamanya tu boleh. Jadi dapat pahala sunat. Kan? Kalau kita buat hairan tu saja, dia jadi adat saja. Wallah. Sebab tu kita dibolehkan takjub. Masa kita takjub tu, kita hairan tu, kita ucap tasbih la ilaha illallah, Allahu akbar. Baiklah. 945. Itu betul tu kan? 945 lah. Putih lama di muka surat tu pun tapi duduk ada tanda. Kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kata Imam Nawawi, dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW hendak menemuinya sementara dia dalam keadaan junub. Abu Hurairah dia ni Nabi nak mai jumpa dia duduk dalam keadaan berjunub. Kan? Tak mandi hadas lagi. Jadi Nabi nak mai jumpa ni takkan mai duduk dalam keadaan hadas besar. Dia pun bersembunyi dan pergi mandi. Dia pun bersembunyi pergi mandi dulu. Mandi wajib dulu. Nabi SAW mencarinya. Nabi kata lambat keluar ni Ustaz. Kan? Dia cari. Setelah dia datang, baginda bertanya, dari mana engkau wahai Abu Hurairah? Abdul Rahman bin Sakhar ni.
Ni mai dia mana? Lambat kan? Duduk taman macam tu lah, macam kita kan. Sebab apa? Seruan Allah dan Rasul dia kena segera kan. Sebab tu dalam fiqah kita lah. Kalau tengah duduk semayang pun Nabi panggil kena berhenti pergi dia. Kita tak orang macam kita tak lah, semayang kena selesai lah semayang fardu. Kalau semayang sunat, semayang sunat tak apa lah, boleh berhenti kan. Kalau mak panggil ke, pak panggil ke, suami panggil ke, kan bolehlah kita berhenti kita semayang lain tak apa. Yang fardu tak boleh. Tapi kalau Nabi panggil ni, kena mai. Sebab dalam Quran dia kata sahut seruan Allah dan Rasul. Tapi lah ni Nabi wafat tak panggil dah lah. Kita dia masa dia hidup. Jadi dia menjawab, wahai Rasulullah, engkau hendak menemuiku sementara aku dalam keadaan junub. Jadi dia tak manduk lah, dah besar ni, dia tak mau nak jumpa Nabi. Aku tidak suka duduk denganmu dalam keadaan demikian sampai aku mandi. Aku ni tak mau duduk dengan Nabi ni dalam keadaan dia berhadap besar. Kan? Macam kita ni, macam kita lah kalau berjunuk waktu malam. Mana? Jadi kita tak maulah tidur dalam keadaan ada besar. Makruh kan? Jadi kita ada semua orang dia mandi tu. Kalau dia tahu mandi sejuk kan, dia berwuduk. Niat aku berwuduk. Niat berwuduk lah. Kalau niat mengangkat hadas tak angkat. Kan? Mandi baru tak angkat hadas. Wuduk tu pun untuk mengubah keadaan makruh itu kepada harus dia tidak dalam keadaan tak makruh. Ambil wuduk macam biasa, niat ni. Masuk tangan gomok, sulai hidung kali sunat, memang masuk muka tu niat aku berwuduk Allah Ta'ala. Tangan sampai siku, sampai kepala, telinga, kaki, bawah kan. Jadi kan? Sebab tu kita makan pun tak makruh. Kan? Makan tak makruh. Kalau tidak makruh lah. Kan? Taklah haram pun makruh. Itu dalam fiqah kita lah, fiqah Syafi'iyah. Syafi'iyah. Baginda SAW bersabda, Nabi dengar Abu Hurairah kata itu, Nabi kata apa? Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Innal mu'mina la yanjus. Maha suci Allah, semuanya seorang mukmin tidak najis. Kan? Nabi kata, tak ada masalah kalau nak jumpa pun, tapi Abu Hurairah ni dia nak bersih jumpa Nabi. Kecuali ada najis di badannya, najis lah. Daripada ayat Quran, innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang kafir tu najis. Itu pun dibincang ulama. Najis itu kita sentuh dia kena basuh kan? Tak, kita sentuh dia kalau dia tak ada najis tak kena basuh. Maksudnya ada ulama kata najis tu najis i'tiqad dia tu. Kekufuran dia tu. Kan? Perlu orang kafir sentuh kenal kita pun bukan najis. Tak najis. Kecuali kalau kita tengok dia duk pegang benda najis kan. Orang sama orang Islam kita pun dia pegang najis, pegang kita tahu duk tengok tu. Tu najis. Dia maksudnya sentuh peluh ngomong kata salam dengan dia apa tu. Kan? Kata tak najis. Tak najis dia tak nampak kan. Soal dia pegang di belakang sebelum tu. Itu terpulang pada dia. Sebab tu ulama kata innamal musyrikuna najasun tu i'tiqad dia tu najis. Kepercayaan dia yang salah. Lagipun Tuhan muliakan anak Adam ni, manusia lah, Adam tak kira lah. Islam ke bukan Islam kan.
Sebab tu dikatakan 3 yang tidak najis ikan. Dan keluarga ikan lah. Belalang. Satu lagi anak Adam. 2 tu kita boleh makan. Ikan dan belalang. Ikan dan keluarga dia, belalang sekali. Keluarga dia tu dalam mazhab kita masuklah udang, sotong. Tapi sotong ni dia punya dakwat dia tu najis dalam mazhab kita, no? Dakwat dia tu. Ni kalau kita mau uji fiqh lah. Kita buang lah, kita basuh kan. Ada orang makan dia dakwat. Wallahualam. Jadi itu lah. Tapi kalau dijadikan ubat tu, tu pasal ubat tu, dia ada cerita lain lah. Ada juga anak dijadikan ubat. Betul lah. Betul benar. Dakwat sotong tu no, jadi ubat. Betul tak? Dakwat sotong kan? Jadi ubat. Tapi Bapak Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, dia kata benda najis ni buat ubat boleh guna apabila tidak ada benda yang tak najis. Guna cari benda yang tak najis lo, dah tak ada dah, baru boleh. Itu dah masuk dalam kaedah orang panggil ad-daruratu tubihu ma'dzurah. Dalam keadaan terpaksa, kepentingan menyelamatkan nyawa apa semua tu lebih utama lagi. Tu pun kena ukur dengan qadar dia lah jalan. Darurat ni kena ikut dengan qadar dia. Ada orang benda-benda ubat dia buat najis ke tak? Benda tu najis. Tapi tengok dalam keadaan darurat. Baiklah. Jadi maksudnya daripada yang kita baca tadi ni, ulama kata boleh jumpa orang dalam keadaan berjumuk ni, kan? Tak ada masalah harus. Kan? Jadi kita dalam keadaan harus, tak ada masalah. Yang dilarang ni kita baca Quran tak boleh dah, semayang, sujud syukur, sujud sejadah, mana? Tak boleh. Ada besar mana boleh. Masuk dalam masjid, berhenti dalam masjid, ya. Pegang Quran dan sebab dia bahadah besar. Tapi kalau dia dalam bahadah kecil, yang kita ada wuduk tak ada kan. Ada kecil, kita baca Quran tanpa pegang Quran, harus. Kadang-kadang kita tak ada wuduk, kita nak baca Quran, kita hafal apa-apa ayat kan. Apa ayat, apa-apa Allah, baca. Tak pegang Quran, tak ada wuduk. Malah dalam kitab Durratun Nasihin, dalam bab kelebihan membaca Quran, dia kata yang dimaksudkan dalam hadis tu, siapa yang baca Quran satu huruf tu 10 alif lam mim, 10. Itu dia kata bagi orang yang tak ada wudu. Disebut dalam kitab tu. Orang tak ada wudu, hanya kita duduk saja kita baca 10. Satu huruf 10. Tapi kalau kita ambil wudu, kita pegang Quran, kalau tengok Quran pula, dia kata 25. Satu huruf 25. Ada seorang tu kata tak pernah dengar. Dengar tengoklah kitab tu. Durratun Nasihin. Dia tak pernah dengar, tak semestinya benda tu tak ada. Apa bicara kitab Durratun Nasihin? Buka dalam bab tajuk dia, kelebihan baca Quran. Alif lam mim 25. Sambung lagi. Yasin ke 25. Ada wudu. Pegang Quran. Macam kita dalam PKP tu kan. Bapak duduk umur. Start PKP ni, saya lancar bacaan Quran 15 grup.
Buat pengajian orang perempuan lah, orang lelaki-lelaki tak. Lelaki-lelaki ada satu grup lah. Grup kami ya. Mana? Masukkan nama juzuk pokok juzuk mana? Sampailah ni duk jalan ni. Khatam orang-orang. Dah duduk di rumah lu apa? Saya doa tak. Ni habis tu grup hantar 15 tu. Sampai lah daripada jadi baca tu dah seronok dah sampai lah ni tak tinggal. Tapi lah ni dia lambat sikit dah sebab boleh keluar atas. Kalau hari tu sehari tu 2 juzuk orang boleh baca. Lah ni dah boleh keluar pergi sana sini rombongan bangun ni kurang lah. Nah kan. Depan lagi main dengan penuri babala amam lagi. Ada kemah ni tu no. Ada kemah. Hak jenis tegang baca apa baca? Itu saja kita kan. Habis rek. Khatam perang tak start tu tak. 3 bulan. Sampai lah. Tak duduk saja kat kita tak kat. 15 bulan. 15 tempat pengajian. Tapi saya teruskan lah ni, Sampai hari ni dah teruskan lagi lah. Daripada baca lagi saya boleh semak tengok habis saya hantar pula 30 juzuk baru pula juzuk 1 ke 30. Baiklah. Habis kat tu nah 945. 946. Tajuk dia 946. Kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa ada seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana cara mencuci darah haid. Kan? Jadi Rasulullah ni orang tanya macam-macam, dia ahli dia kan. Sebab tu dalam Quran ada sebut tanya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya pada ahli dia kalau kamu tak tahu. Rasulullah ni kan wahyu dia terima apa masalah tanya dia. Masa Nabi tak ada masalah apa, timur masalah tanya dia. Putusan dia muktamad. Kan? Sebab dia wahyu wa ma tufiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tu tak bercakap bahawa mengikut hawa nafsu, semua wahyu. Kan? Tak apa orang muslimat tanya pun kadang-kadang kita ni ambil pengajaran saya Nabi ni dia tak cerita detail sangatlah dia bagi isteri dia sebab tu ulama sekarang kita kenapa Rasulullah poligami kan? Dia latih bagi ilmu pada isteri-isteri dia supaya mengajar perempuan-perempuan nak cerita cara halusi. Sebab kadang-kadang kita lelaki-lelaki ni nak cerita lebih-lebih tak boleh kat perempuan ni. Ada benda yang ustazah lah kena cerita. Benar tak? Sebab tu Nabi Habak umum tu dia dah ajaklah isteri dia. Isteri dia tolong perincikan bagi. Kemudian dia kata tentang bagaimana cara mencuci darah haid. Maksudnya seorang tu dia nak tahu kata dia main haid ataupun dia kering dah haid. Nak kena tahu kan? Nak tahu ni haid ni main ni kan. Haid ni dah berhenti dah. Nak mandi sebab kena semayang. Wajib dah semayang. Tahu lah, berhenti pun boleh mandi. Nak mandi wajib lah, niat mandi wajib. Kalau mandi saja, dia tak apa lah kan. Sebab mandi ni pun dalam hak kita duk belajar dalam fiqh ni, dia ada mandi junub, dia ada mandi haid, dia ada mandi nifas, dia ada mandi wiladah. Kan? Mandi wiladah ni orang salin. Salin dia tak main nifas. Tak main nifas tak kira masuk waktu semayang. Kena niat mandi wajib lah. Nak semayang. Sebab syarat dia nak semayang tu kena suci daripada najis. Suci kena terangkat hadas besar. Selain daripada suci dan najis. Tapi kebanyakan boleh kata kadang-kadang yang perempuan tak ada nifas ni. Sebab tu kita baca dulu yang tak ada nifas ni di antara yang kita terkenalnya adalah Fatimah Az-Zahra.
anak Nabi. Dia lepas salin, tak ada orang nifas. Lepas tu nifas tak main. Haid pun tak ada. Jadi misalnya salin lepas subuh, hari zuhur nak kena sembahyang. Subuh tadi sembahyang. Oh, nak masuk zuhur. Zuhur mandi lah. Niat mandi dah. Mandi kena buat anak. Tu kenapa bila dia berguru terang kat dia faham. Oh, dia baca sendiri. Oh, dia kata salin ni kena mandi wajib no. Oh, dah kan dia main nifas. Mandi berdosa kalau niat mandi wajib. Mandi panas tu mandi dia lah. Mandi buang kata budong kan. Tu tak apa, jangan niat. Sebab dia dalam ni nanti kering nifas baru wajib mandi. Tentu tu kalau jawab soalan tu tak kena. Kan, kadang-kadang mungkin dia baca sendiri. Baca sendiri kan. Baca sendiri dia itulah kan. Kebetulan betul-betul. Dia dapat sanad daripada guru dia. Turun. Oh, sampai pada Rasulullah. Dalam fiqh jangan. Kita boleh goreng sedap pun jangan kadang-kadang fiqh sangkut. Kan. Goreng pakai tengah-tengah. Kita yang dengar tengah-tengah. Itu. Nabi tengok tak betul dengan itu. Jadi dia kata apa? Baginda SAW bersabda, ambillah segumpal kapas. Nabi kata ambil kapas. Dan bersihlah dengannya. Maksud Nabi itu, ambil kapas tu, masukkan dalam kemaluan tu, tengok ada darah dah. Kalau ada lagi darah tu, ada lagi, makna kata belum suci lah. Tapi Nabi taklah kata macam tu. Nabi kata, umumnya bersihlah dengannya. Nak bersih dengannya cara tu, tu isteri dia lah terang. Faham tak? Kawan ni dia tak faham lagi, bagaimana cara membersihnya? Nak buat macam mana Rasulullah? Bagi Nabi bersihlah dengan kapas. Kan? Dia bertanya lagi, ya, tetapi bagaimana? Saya nak buat macam mana ni? Kalau kita laki-laki nak ambil ni, apa rosak maksudnya, kita akan nampak tu. Benar tak? Dengan orang perempuan ni. Tengok cara Rasulullah tu malu. Kan? Malu yang dibolehkan. Yang dia disuruh kita pun macam tu. Baginda SAW menjawab, subhanallah. Macam kan? Subhanallah. Macam kita, Masya Allah. Kan? Bersihkanlah. Aku pun, kata Aisyah, aku dengar-dengar tu, menarik tangan perempuan tu, buat masuk bilik dia. Mana? Tarik masuk bilik. Siapa? Isteri Rasulullah. Buat masuk bilik, cerita tak apalah sama-sama perempuan. Buat macam ni. Gini. Baru faham. Kan? Jadi lelaki-lelaki ni dia kena ada juga mengajak kan. Saya pun kalau mengajak muslimat ni, dia cerita kadang-kadang umur tu nak detail lagi kena tanya ustazah. Perojok ustazah. Jadi itu kan. Pekah kita nak ajak pekah. Tapi tanya mereka bagi dapat ustazah tu detail ke. Dia apa umum je lah. Kalau kat isteri kita tak apalah. Kan. Jadi begitu. Baiklah, itu ni satu ilmu. Itu pun dipanggil usul dakwah kan. Tidak apalah kita ni duk yang mengaji ke, duk belajar ke, lama-lama dia kuat ada pengalaman kan. Kuat pengalaman. Ilmu kita belajar kadang-kadang dengan pengalaman. Kan? Saya duk kuliah ni dengan tahun ni 40 tahun dah kuliah. Mana? 40 tahun dah jumlah kira daripada tarikh pergi kuliah tu bela 40 tahun. Mana? Ada pun kuliah ni tak lahir lagi bodoh dulu. Okey. Ngeri tu no. Tu hak tak kira sama-sama kita duk mengaji masa kita jadi duk mutalaah kali tu, kita tak kira lah kita kira masa kita mengajar. Okey. Jadi pengalaman kadang-kadang kita salah kan tu. Okey.
kita rojak guru kita pula ada betul balik, kita betul balik. Kita belajar dengan kesalahan. Nampak tak? Lama-lama kita kuat ni lah ilmu tu. Walaupun kita mesti kadang-kadang ngajak pun kadang-kadang kalau salah kita pun betul balik. Kan? Kadang-kadang bukan kita semua tahu. Macam ada satu Imam Abu Zakaria Al-Ansari kan. Nah, satu kitab dia kata dia kata hang tanyalah segala masalah. Terus seorang tu ditanya. Itu masalah no? Oh dia kata saya tak tahu benda tu. Okay. Nah, masalah dalam bab orang kata ni. Yang dia tak tahu. Dia kata apa tu saya tak tahu. Tuan tegur ni lah, bukan kata semua kita tahu. Sebab tu kata tadi, kita yang untuk cakap bukan bidang kita lah. Bukan bidang kita lah. Nah. Tapi kalau kita cakap depan bidang, bukan bidang kita tu, depan orang yang tak tahu tak apa. Dia pun tak tahu, kita pun tak tahu. Kenapa? Pakat tengah-tengah lah. Dia pun goreng itu lah. Betul? Cakap depan orang tahu kan? Ada seorang tu dia kerja nelayan lah. Dia bikin tentera. Dia kerja tengah tani ya. Dia balik Perak, dia belajar ilmu nahu. Nahu, sorah, balarah. Itu kerja nelayan. Tapi dia pakai orang biasa. Kuliah-kuliah ni pergi dia duduk je. Dia dengar guru yang tak menguasai nahu, dia kata ni silap, kata ni lah. Dia pun bukan orang tak ada titel ustaz. Saya sampai pakar lah nahu. Dia tu main masa 3 bulan dia main. Alim, bagian tu no, ilmu bahasa Arab. Dia belajar. Ya, benar. Jadi belajar tu boleh saya. Ubat jahil tu belajar. SOP kita sampai Isyak lah. Saya tu. Haji Mat. Nah, sampai Isyak Haji Mat lah. Sampai Isyak. Nah, kita baca tu kan? Baca ni tabaraka lagi. Ada orang tu. Baca no? Lagi buat main ni satu je ni. Lagi no? Masuk berapa? 53. Boleh sikit lagi saya baca. Kita baca tu. Jadi 9471 kita baca no? Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa saudari sahabi dari panggil nak Rubai'i Ummu Harisah melukai seseorang. Mereka pun saling menuntut di hadapan Rasulullah SAW bahawa Nabi SAW bersabda kisah ni maksudnya hukum balas balik. Karena Quran dia ada kan hukum hudud, ada hukum kisah, ada hukum qazaf, ada hukum apa orang kata ni ta'zir. Dia tu dalam kanun jenayah syariah ni dia ada. Kisah ni maksudnya kita balas balik seperti mana dia buat. Kalau dia luka, dia kena luka balik. Kalau dia potong jari dia dipotong balik. Itu dia panggil kisah. Ya allazina amanu kutiba alaikumul qisas. Dalam Islam ni dia ada hukum tu. Kalau kita buta mata orang seorang, mata kita dibutakan balik. Kita luka orang, kita dilukakan balik. Sebanyak mana yang diluka tu. Itu hukum dalam Islam. Itu kanun jenayah. Tapi hukum sivil ni mungkin denda duit kot lah ni kan. Orang yang arif tentang bahawa undang-undang ni tahu lah. Denda berapa kan. Tapi hukum kisah macam tu. Balik. Dia contohnya macam orang duk uyuh tentang hak pemandu mabuk semua tu kan. Dalam Islam ada dah kanun jenayah. Kalau dia belah orang,
Kalau mabuk ni dia hukum kisah lah. Dia dibunuh balik. Bunuh balik. Tapi orang lah dia sebab peruntukan undang-undang tu tak ada. Dia tak ada fikir punya lah, tak ada kubal. Kalau dia tak sengaja dalam keadaan tak mabuk, dia tertindih orang semua mati, itu kena biar dia. Dipanggil dia. Mabuk ni dia jenis buat sendiri. Orang mabuk ni jatuh talak isteri pun jatuh. Hukum dia berjalan. Seperti mana orang sedap. Dia talak dia. Ada orang dengar. Dia belah orang mati, dia kena hukum mati. Tapi kalau di masa tak mabuk ni, belah orang jatuh cedera, dia kena kisah. Kisah lah. Kalau dia mati orang tu, dia tengok, oh sengaja atau tak sengaja, akan cara. Kalau sengaja, hukum bunuh balik. Kalau tak sengaja, dia kena biar dia. 100 ekor unta. Semua clear lah dalam konun jenayah. Kalau sampai rajin baca lah, lihat buku ni sudah lah. Bekas Mufti Sabah dulu, Syekh Sa'id Ibrahim, konun jenayah dan Islam. Mana? Ada jual kedai-kedai. Baca boleh tahu lah. Tak perlu, kalau nak baca detail lagi tu, Dr. Abdul Karim Zaidan tu, 2 jilid besar tu, tu lagi detail lah. Tak perlu baca lah. Di kedai tu, konun jenayah dalam Islam, Allahyarham bekas Mufti Sabah, Pakar Rojok. Dia cerita. Jadi mereka minta kisah. Baginda SAW berkata, engkau akan mengkisahnya, demi Allah dia tidak akan dikisah. Rasulullah bersabda, subhanallah, ya umur Rubayy, al-qisasu kitabullah. Maha suci Allah, wahai Abu Rubayy, kisah itu ketentuan Allah. Dasar hadis ini terdapat dalam kitab As-Sahihain, tapi lafaz tertera di sini adalah lafaz Muslim. Kan? Jadi maka di sini tak diterangkan. Jadi tengoklah tadi dia melukakan tu dengan sengaja. Dia ada hukumnya. Tak sengaja ada hukumnya. Itu kita kena mengaji dalam bab unun jinayah Islam. Okey, dekat tu dulu. Haji bagi satu je. Terima kasih. Baiklah kita baca masing-masing lah ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal 'aliyyul ghafur. Alladzi إذا أوتوا فيها سمعوا لها شهيدا تكاد تميز قالوا لنا والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها أمنتم أن تسلموا فمن يمشي مكبا على وجهه قل هو الذي يمشي
قل هو الذي ذرأكم في الأرض قل إنما العلم عند الله قل أرأيتم إن أهلكني الله قل هو الرحمن قل أرأيتم بين الله والأساس آتنا من لدنك رحمة الذين كانوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عهد أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اغرسنا بعينك التي لا تنام واقنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله